Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar-pelajar yang dirahmati oleh Allah SWT, pada kali ini kita akan belajar mengenai bab yang kedua, iaitu di bawah tajuk matriks. Apa yang kita nak belajar pada video 1, iaitu dalam tajuk matriks, yang pertama sekali ialah kita nak mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks. Yang kedua, kita nak belajar tentang peringkat matriks yang melibatkan bilangan baris dan bilangan lajur. Yang kedua ialah kita nak menentukan unsur-unsur di dalam suatu matriks. Sebelum itu, kita kenal pasti dulu ataupun kita fahamkan dulu apakah yang dimaksudkan dengan matriks. Matriks merupakan satu susunan nombor dalam bentuk baris dan lajur. Yang manakah yang kita panggil sebagai baris dan yang manakah kita panggil sebagai lajur. Iaitu baris adalah susunan daripada kiri ke kanan. Contoh seperti ini. Dianggap baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Okey, kemudian lajur. Perkataan lajur ialah susunan daripada atas ke bawah. Lajur pertama, lajur kedua, lajur ketiga. Maka matriks adalah satu susunan nombor dalam bentuk baris dan juga lajur, di mana susunan ini terdapat persilangan-persilangan, iaitu kalau ada 4 baris, 3 lajur, ada 12 persilangan. Dan setiap persilangan ni bolehlah kita wakilkan kepada nombor, contohnya 1, 0, 3, 2, tolak 4, 8, tolak 1, tolak 3, 12, 5, 7, 9. Maka daripada susunan ini kita bolehlah membentuk satu matriks, iaitu 1, 0, 3, 2, negatif 4, 8, tolak 1, tolak 3, 12, 5, 7, 9. Contoh yang lain iaitu 9, iaitu kita masukkan dalam kurungan. Dan kurungan matriks ini boleh ditulis dalam bentuk seperti ini atau seperti ini. Dan di antara satu unsur dengan satu unsur ini kita perlu jarakkan. Contoh lain ialah matriks 3, 5, matriks negatif 2, 6, 4, matriks negatif 2, 1, 4, 0, matriks 3, negatif 2, 6, 2, 1, 4, matriks negatif 3, negatif 2, 1, 4, 0, negatif 6, matriks negatif 3, negatif 2, 0, 1, 3, 5, 0, negatif 3, 8. Ini adalah contoh-contoh matriks yang disusun dalam bentuk baris dan lajur untuk membentuk segi 4 tepat ataupun segi 4 sama. Okey, kalau macam ini dia akan membentuk segi 4 tepat. Kalau contoh yang lain, katakan saya nak buat segi 4 sama, dia mesti ada 4 titik seperti ini, iaitu katakanlah 0, 6, 2, tolak 3. Jadi matriks saya adalah 0, 6, 2, tolak 3. Kita panggil matriks segi 4 sama, iaitu bilangan baris dan bilangan lajur adalah sama, 2, 2. Tetapi kalau katakan bilangan baris 2, bilangan lajur 3, maka matriks ini dipanggil sebagai matriks
segi 4 tepat, iaitu bilangan baris dan bilangan laju adalah berbeza. Okey, kalau bilangan baris dan bilangan laju sama, kita panggil matriks segi 4 sama. Okey. Kita masuk kepada SP2.1.1, iaitu kita nak mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam bentuk matriks. Di sini saya akan bagi beberapa contoh. Okey. Kemudian dalam latihan tu ada 7 soalan saya berikan pada anda. Jadi anda boleh menggunakan 7 contoh ini untuk menjawab soalan yang saya akan berikan nanti. Cuba kita lihat contoh pertama. Jadual menunjukkan keperluan kalori harian bagi perempuan mengikut kategori. Okey, jadual keperluan kategori harian, kanak-kanak 1,700, remaja 2,100, dewasa 200 dan warga emas 1,800. Maka maklumat ini boleh diwakilkan dalam bentuk matriks. Katakan matriks ini saya panggil sebagai matriks P, iaitu keperluan kalori harian. Okey, sama dengan 1700, 2100, 200, 1800. Atau saya boleh juga tulis seperti ini, P sama dengan, okey, kalau yang ini saya tulis daripada kiri ke kanan, kita panggil matrik ni adalah matrik baris. Saya juga boleh tulis dalam bentuk matrik lajur, iaitu 1700, 2100, 200, 1800. Okey, jadi ada dua cara saya boleh tulis, sama ada menggunakan matrik baris, iaitu matrik satu baris, ataupun matrik lajur, matrik satu lajur. Okey, cuba kita lihat contoh yang seterusnya. Dalam ujian 1, Samad telah mendapat 76 markah Bahasa Melayu, 82 markah Matematik dan 72 markah Sejarah. Dalam ujian yang sama, Hamid mendapat 80 markah Bahasa Melayu, 88 markah Matematik dan 70 markah Sejarah. Jadi saya boleh bentuk matrik, katakan ini matrik Q, iaitu matrik markah ujian. Okey, di atas ni saya boleh tulis untuk Samad punya, iaitu Samad mendapat 76 markah Bahasa Melayu, 82 markah untuk Matematik dan 72 markah Sejarah. Jadi bahagian atas ni adalah markah Samad. Markah Hamid ialah untuk Bahasa Melayu untuk Bahasa Melayu adalah 80, 88 markah untuk Matematik dan 70 markah untuk Sejarah. Atau saya boleh tulis dalam bentuk seperti ini. Okey. Lajur pertama adalah markah untuk Samad 76, 82, 72. Dan lajur kedua ni adalah markah untuk Hamid, iaitu 80, 88 dan 70. Seterusnya kita lihat contoh ketiga, iaitu Fatin dan Rohani pergi ke pasar. Fatin membeli 1 kilo sawi, 3 kilo ubi dan 2 kilo daging. Rohani pula membeli 2 kilo sawi, 1 kilo ubi dan 3 kilo daging. Jadi kita boleh tulis bentuk yang pertama, katakanlah matrik ini matrik R, iaitu perbelanjaan Fatin dan Rohani. Iaitu Fatin dia membeli 1 kilo sawi, 3 kilo ubi dan 2 kilo daging. Mana baris pertama ni adalah perbelanjaan Fatin.
Baris kedua adalah perbelanjaan rohani, iaitu rohani membeli 2 kilo sawi, 1 kilo ubi dan 3 kilo daging. Atau saya boleh tulis seperti ini. Lajur yang pertama adalah perbelanjaan fatin, iaitu 1, 3, 2, dan lajur kedua adalah perbelanjaan rohani, iaitu 2, 1, 3. Seterusnya saya pergi kepada SP2. Dalam SP2 kemahiran yang kita nak belajar ialah menentukan peringkat matriks dan seterusnya mengenal pasti unsur tertentu dalam satu matriks. Apakah yang dikatakan sebagai peringkat matriks? Peringkat matriks boleh ditentukan dengan menulis bilangan baris dan bilangan lajur bagi sesuatu matriks. Seperti yang kita telah pelajari bahawa matrik adalah satu susunan nombor dalam baris dan lajur. Contohnya, katakan saya nak menulis matrik bilangan baris 2, lajur 3. Jadi apa saya perlu buat ialah baris saya buat 2, lajur 3. Jadi bilangan unsur bagi matrik ini adalah 6. Iaitu katakan saya letak di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi matrik ini mempunyai matriks 2 baris dan 3 lajur. 1, 2, 3. Jadi peringkat matriks kita boleh tulis 2 dengan 3. Okey, kita sebut dalam perkataan 2 dengan 3, tetapi penulisannya 2 darab 3. Iaitu bilangan unsurnya adalah 6. Okey, barisnya 2, lajurnya 3. Saya beri beberapa contoh di sini. Katakan negatif 14. Jadi negatif 14 ni kita boleh tentukan barisnya 1, lajurnya 1. Jadi peringkat matrik adalah 1 dengan 1. Okey, cuba kita lihat contoh yang kedua. Matrik 6, 3, negatif 2. Iaitu barisnya 1, lajurnya 3. Jadi peringkat matrik 1 dengan 3. Matrik ini juga dipanggil sebagai matrik baris, iaitu matrik yang mempunyai 1 baris. Okey, contoh seterusnya matrik 6, 3, negatif 2, 1 baris, lajurnya 1, 2, 3. Jadi peringkat matrik 1 dengan 3. Dan matrik ini juga dipanggil sebagai matrik lajur sebab barisnya ada 3, lajurnya ada 1. Jadi peringkat matrik adalah 3 darab 1. Dan matrik ini adalah dipanggil sebagai matrik lajur sebab dia mempunyai 1 lajur. Kalau matrik mempunyai 1 baris, kita panggil matrik baris. Kalau matrik mempunyai 1 lajur, kita panggil matrik lajur. Okey, cuba kita lihat contoh seterusnya. Okey, bilangan baris 2, bilangan lajur 2. Jadi peringkat matriks adalah 2 dengan 2. Dan kita dapati baris dan lajur ni, bilangan baris dan bilangan lajur adalah sama. Dan kalau bilangan baris dan bilangan lajur sama, kita panggil matriks itu ialah matriks segi 4 sama. Okey, kita lihat lagi contoh, iaitu matrik 6, 0, negatif 3, 2, 1, 7. Bilangan baris 2, bilangan lajur 3. Jadi kita dapati baris dan lajur ni tak sama.
Okey, peringkat matriknya adalah 2 baris dengan 3 lajur. Jadi kalau peringkat matriks, kalau baris dan lajurnya tak sama, kita panggil sebagai matriks segi 4 tepat. Okey, contoh seterusnya matrik 7, negatif 2, 3, 4, 8, 12. Bilangan baris 3, bilangan lajur 2. Jadi peringkat matriks adalah 3 dengan 2. Ini adalah matriks segi 4 tepat. Okey, cuba kita lihat matrik yang terakhir, negatif 4, 7, negatif 3, 6, 3, negatif 2, 8, 0, 5. Bilangan baris 1, 2, 3. Lajur 1, 2, 3. Kita dapati lajur dan baris sama. Jadi kalau baris dan lajur sama ni, kita panggil matrik ini sebagai matrik segi 4 sama. Jadi peringkat matrik adalah 3 dengan 3. Kita lihat contoh seterusnya, contoh yang kedua. Okey, diberi matriks A, iaitu negatif 8, 6, 7 pada baris pertama. Pada baris kedua, 0, negatif 4, 2. Jadi matrik ini adalah 2 baris. Okey, lajurnya 1, 2, 3. Jadi peringkat matrik A adalah sama dengan 2 baris dengan 3 lajur. Okey, sekarang kita nak kenal pasti unsur-unsur di dalam matriks ini. Ini adalah unsur baris pertama, lajur pertama, baris pertama, lajur kedua, baris pertama, lajur ketiga, baris kedua, lajur pertama, baris kedua, lajur kedua, baris kedua, lajur ketiga. Okey, kalau ditulis seperti ini, A11 bermaksud unsur matriks A baris pertama, lajur pertama. Jadi baris pertama, lajur pertama. Jadi jawapannya adalah negatif 8. Okey, kita lihat 21 baris kedua. Baris kedua yang bawah ni baris kedua. Lajur pertama. Lajur pertama ialah lajur di hadapan ni, di sebelah kiri. Jadi yang ini unsurnya adalah 0. Seterusnya A13. A13 maknanya baris pertama, lajur ketiga. Baris pertama, lajur ketiga. 1, 2, 3. Jadi jawapannya 7. Seterusnya baris 2, lajur 3. Baris kedua, ni baris pertama, baris kedua. Lajur pertama, kedua, ketiga. Jadi jawapannya adalah 2. Okey, kita lihat contoh lagi. Peringkat matrik B, baris pertama, 1, 2, 3. Baris ketiga. Okey, ada 3 baris. Jadi peringkat matrik 3 di darab. Okey, lajurnya ada 1, 2, 3. 3. Ataupun matrik ini dipanggil sebagai matrik segi 4 sama. Okey, unsur 2, 3. Unsur 2, 3 bermakna baris kedua, lajur ketiga. Okey, baris kedua di sini, lajur ketiga yang ini. Jadi jawapannya 2. Seterusnya baris pertama, lajur ketiga. Baris pertama, lajur ketiga. 1, 2, 3. Jadi jawapan 4. Okey, seterusnya yang ketiga, baris 3, lajur 3. Baris 3, 1, 2, 3. Lajur ketiga, 1, 2, 3. Jadi jawapannya adalah 10. Okey. Okey, seterusnya baris kedua, lajur kedua. Okey, kita tengok baris kedua, 1, 2,
laju kedua 1, 2. Jadi jawapannya adalah 7. Okey, dan terakhir baris 3 laju 2. Baris 3 1, 2, 3. Laju kedua. Laju pertama, laju kedua. Jadi unsurnya adalah 8. Okay, contoh keempat ialah bagaimana kita nak mengendalikan sesuatu operasi. Contoh operasi tambah, operasi bagi, operasi tolak, operasi darab, operasi punca, kuasa dan sebagainya. Di sini saya berikan hanya beberapa contoh. Okay. Contohnya katakan B11 bermaksud baris 1, baris pertama, laju pertama. Jadi baris pertama, laju pertama adalah 1 ditambah baris pertama, laju kedua. Baris pertama, laju kedua adalah 16. Okay. Jadi jawapannya 1 tambah negatif 16 adalah negatif 15. Okay, seterusnya B21 baris 2 laju 1. Baris 2 laju 1. Jadi 20 dibahagikan dengan 4. Jadi sama dengan 5. Okey, seterusnya B22. Jadi punca kuasa B22 baris kedua laju kedua. Jadi 4 punca kuasa 2 ditolakkan dengan B12. Baris pertama laju kedua, iaitu tolak 16. Jadi di sini kita akan dapat 2 tolak negatif 16. Kita akan dapat 18. Sekian saja video pada kali ini, iaitu video 1 bagi tajuk matriks bab yang kedua yang dapat kita kongsikan bersama-sama. Saya harapkan pelajar dapat menyelesaikan soalan-soalan yang akan saya berikan sebagai latitude B persediaan SPM 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.